So hari ni kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk sesi ulang kaji untuk bab 4 lukisan berskala. So sebelum kita terus pergi kepada latihan, kita imbas kembali apa yang kita dah belajar dalam bab 4 ni. Okay, bab 4 lukisan berskala. So apa yang anda perlu tahu untuk bab ni, yang pertama sekali adalah definisi lah. Lukisan berskala ialah lukisan yang dilukis semula seperti objek asal mengikut skala tertentu lah. So apa yang perlu tahu lagi? Rumus. Dalam bab ni apa yang perlu tahu? Rumus. Skala sama dengan ukuran lukisan per dengan ukuran objek sebenar. So ni adalah formula yang kita akan pakai lah. Ataupun kita juga boleh lukis skala sama dengan 1 nisbah n, yang mana n ni mungkin adalah semua nombor lah. So n ni pula kita boleh bagikan pada 3. Okay, kalau n ni lebih kecil daripada 1, maksud dia lukisan lebih besar daripada objek. Yang kedua, kalau n tu sama dengan 1, maksud dia lukisan sama saiz dengan objek. Dan yang ketiga, kalau n lebih besar daripada 1, kita boleh simpulkan bahawa lukisan lebih kecil daripada objek. Okey. Okay. So ini saja yang awak perlu tahu tentang bab ini. Okay, kita terus kepada latihan. Kemudian satu lagi yang saya lupa, simbol yang digunakan. Okay, beza antara objek dengan image. Lukisan. Okay, so saya ambil satu contoh. Saya ambil satu kotak. Okay, so ni adalah, saya assume ni sebagai PQR. Okey, saya ambil satu lagi. Kita tengok ini. So saya akan tulis ni sebagai objek. So jadi biasanya kalau objek sebenar, so saya tak lukis ni. Ini adalah objek sebenar. Kalau lukisan biasanya kita akan ada P prime, Q prime, R prime. So ni adalah lukisan. Beza dia adalah yang ni prime ni. Okey. Ni menunjukkan lukisan. So itu saja sikit sebanyak yang awak perlu tahulah. Okey, kalau awak nak tahu lagi lebih, okey. So ini saja yang awak perlu tahu untuk bab ni. Okey, definisi, rumus, and then skala. Dan apa maksud yang dimaksudkan dengan n. Okay, last sekali, macam mana nak beza antara lukisan dengan objek. So kita terus kepada latihan. So kita tengok soalan yang pertama, PQRS. Okay, PQRS ialah lukisan berskala. Jadi ini prime. Jadi secara tak langsung ni adalah lukisan bagi trapezium. Tentukan skala yang digunakan. Jadi kita ingat balik formula yang ada. Skala sebenarnya adalah ukuran lukisan per dengan ukuran objek. Kita ingat balik, skala ni adalah 1 per n. Jadi kita kena bahagikan dengan 10 lah. So yang ni kita akan bahagikan dengan 10. Ini pun bahagikan dengan 10. Jadi ni kita akan dapat 1. Yang ni kita akan dapat, jadi yang ni kita akan dapat 1. 10 bagi 10
So ini sahaja jawapan dia. Skala sama dengan 1/1/2. Okay, untuk soalan yang seterusnya, PQRS ialah lukisan berskala bagi rhombus PQRS. Jadi ni yang ada prime ni adalah lukisan, yang ni sebenar. Jadi kita tulislah skala. Skala sama dengan lukisan. Okey. Ukuran lukisan nisbah dengan ukuran objek. Jadi sini kita akan dapat lukisan 4/5 nisbah dengan objek 9. Jadi kita nak dapatkan 1/n. So yang ni kita akan bahagikan dengan dirinya sendiri, bahagi dengan 4/5. Yang ni pun bahagi dengan 4/5. Jadi apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat sini skalanya adalah 1 nisbah dengan 2. So itu sahaja. Okey. Terus kepada yang seterusnya, soalan nombor 2. Okay, untuk soalan nombor 2, kita perlu lukis objek bagi berikut mengikut skala yang digunakan. Okay. So first kita tengok skala biasanya adalah 1 nisbah n. Jadi sini 1 nisbah n. N ni lebih kecil daripada 1. Bila n lebih kecil daripada 1, maksudnya lukisannya mestilah lebih besar daripada objek. 1/3. So maksudnya kalau sini 1, sini mesti 1/3. Awak akan bahagikan dengan 3. Jadi kita tulislah lukisan. Okay, jadi kita akan tengok start daripada P dengan S. So berapa ni? 2, 4, 6. Jadi P prime S prime adalah 6. Ni adalah untuk lukisan. Kalau objek sebenar, kena bahagikan dengan 3. Kita akan dapat 6 bagi 3 dapat 2. So seterusnya kita tengok P dengan P 2, 4, 6, 8, 9. Jadi P adalah 9. 9 bahagi dengan 3, anda akan dapat 3. Yang seterusnya kita tengok lagi P prime dengan R 2, 4, 6, 8, 9 pun sama 9. Jadi kita akan tulis sini P R prime sama dengan 9 bahagikan dengan 3 sama dengan T. Jadi kita boleh terus try lukis. So saya akan startkan P saya di sinilah. P. Jadi P kepada R ada 3, 1, 2, 3. So saya agak sini adalah R. Dan lagi kita akan assume lagi P kepada P atas ni. Berapa beza dia? 3, 1, 2, 3. So sini 3. Lagi P kepada S 2. So sinilah. Jadi secara langsung dah nampak tu lukisan dia tu. Jadi bolehlah kita try. Saya akan ambil pembaris ke apa. Baiklah. Ini sini 1. Okey. Lagi 1. Yang last kali. Okey, dah. So P, so sini S. So P S, P R. Okey. Soalan yang seterusnya, lukis objek mengikut skala yang digunakan 2. Jadi n-nya adalah lebih besar daripada 1. Maksudnya image-nya mesti lebih besar, objeknya lebih besar daripada image sebanyak 2 kali ganda. Jadi kita tengok dulu PQ. PQ kalau asalnya 3, jadi akan jadi 6. And then QR. Okay, QR 1, 2, 3, 4. 4 jadinya 8. And then PS pun sama, 3 akan jadi 6. SR 3 akan jadi 6. Jadi kita akan start dulu. Saya pilih Q lah. Saya ambil Q dekat sini lah. Saya letak Q kan saya dekat sini. Dan dia kata jadi 8 QR. QR ni 8. 1, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. So and then bawah, turun bawah 1. Jadi bila double dia akan jadi 2 lah.
So ni adalah R. Ini 1, jadi 2 turunkan bawah setapak akan jadi 2. Ini 3 akan jadi 6. 2, 4, 6. So ni mesti P. Dan ni turun 2. Turun 1 akan jadi turun 2. S, 3 jadi 6. 2, 4, 6. So sini adalah S. Jadi PQRS. So kita terus kepada lukisan. Okey, saya ambil ini pembaris. Saya letakkan kat sini. P. PQ. QR. RS. PS. Okey, so lebih kurang So ni adalah objek bagi lukisan. So itu saja untuk soalan nombor 2. Untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 3, soalan penyelesaian masalah. Dalam satu lukisan berskala tinggi, sebuah menara ialah 12 cm. So ni adalah lukisan Jika tinggi sebenarnya ialah 42, so ni adalah objek lah. Cari skala yang digunakan untuk lukisan itu. Jadi jangan lupa tulis semula skala sebenarnya adalah ukuran ataupun saiz lukisan nisbah dengan ukuran objek. Dalam hal ini, lukisan punya ketinggian adalah 12 cm, manakala objek sebenar 42 cm. Jadi jangan lupa juga skala biasanya kita tulis dalam bentuk 1 nisbah. Jadi untuk itu kita akan bahagikannya dengan 1. Bagikannya dengan 12. So ni bagi 12. Ni pun akan bagi 12. Bila bagi 12, yang ni kita akan dapat 1. Seterusnya 14 bagi 2, 42 dapat 3,5. So ni adalah jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. Luas sebuah ladang berbentuk segi empat ialah 3600 meter ke kuasa 2. Jadi luas sama dengan 3600 meter kuasa 2. Panjang. Jadi yang pertama perlu tahu ni adalah segi empat sama Bila segi empat sama, nak tahu panjangkan dia punya panjang ataupun lebar mestilah sama. Jadi kita boleh tahu panjangnya adalah punca kuasa 3600. Jadi dari sini kita akan dapat 60 meter. Okay, so panjang dia yang sebenar adalah 60 meter. Soalan. Diwakili dengan atas peta dalam 5 cm. Skala 1 nisbah N. Jadi pertama kita tulislah skala sama dengan ukuran lukisan. Ukuran lukisan adalah 5 cm untuk panjang nisbah dengan 60. Jadi ini adalah cm, ini adalah m. Jadi kita perlu tukarkan dulu kepada cm. So untuk tukar kepada cm, kita akan darabkan dengan 100. Jadi anda akan dapat 5 cm nisbah dengan 6000 cm. Jadi bila dah sama unit, kita akan abaikanlah. Okey, seterusnya kita akan dapat cari 1 nisbah n. Untuk dapatkan 1 nisbah n, kita kena bahagikan dengan 5. Sebelah kiri bagi 5, sebelah kanan pun bagi 5. So daripada sini kita akan dapat 1 nisbah 60. 1, 2, 0, 0. So itu saja.
So ni adalah nisbah untuk, jadi soalan dia apa? Cari nilai n. So soalan tak habis lagi. Jadi soalannya adalah n. Jadi n sama dengan 1200. Itu sahaja jawapan. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Lukisan soalan nombor 4. Lukisan berskala panjang lebuh raya PQ dalam peta masing-masing ialah 12 dan 16. So ada poin kita 12, 16. Beza panjang untuk sebenar adalah 16. Maksudnya P tolak Q. Hitung skala. Okey. So sama juga kita tulis semula skala sama dengan lukisan nisbah dengan objek sebenar lah. Okey, jadi lukisan kita yang boleh kita cari adalah lukisan 16 tolak 12. 16 tolak 12. Okey. So yang sebenarnya untuk 16 12 ni dapatlah. So ni adalah cm. Yang ni adalah 16 km. Jadi sini kita akan dapat 4 cm nisbah dengan 16 km. Jadi memandangkan cm dengan km unit tak sama, kita akan tukarkan dulu unit lah. So untuk awal tukar unit, kita akan darabkan dengan 1000 untuk dapat meter, darabkan dengan 100 untuk dapat sentimeter. Jadi kita akan dapat 4 nisbah 16,000,000. Jadi dari sini kita akan bahagikan dengan 4 untuk dapat 1 nisbah n. Okey, 1 skala 1 nisbah n adalah kena bahagikan dengan 4. Jadi awak akan dapat 4 bagi 4 dapat 1 nisbah. So ni 4 kosong 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 400,000. So itu sahaja jawapan dia. Skala kan? Skala. So tulis skala. Okay, soalan yang seterusnya masih lagi sambungan daripada soalan atas ni. Jadi kita tulis balik skala sebab jawapan dia masih lagi sama, kita mungkin akan gunakan soalan ni. Jadi saya tulis semula. Skala sama dengan 1 nisbah 4,000,000. So, soalan dia, kereta bergerak dengan laju seragam 90 km. Masa yang dia ambil adalah 40 minit. Panjang jalan perjalanan tu. Jadi dia kata panjang. So untuk awak cari panjang, kita akan darab apa? Laju darabkan dengan masa yang diambil. Okey, jadi laju adalah 90 km per dengan jam. Jam ni kita tukar kepada minit. 60 minit. Darabkan dengan 40 minit. Okey. So, sini kita akan potong. Sini potong. Jadi, berapa kita akan dapat? Tekan kalkulator. 90 bahagi dengan 60. Darabkan dengan 40. Anda akan dapat 60. So, sini adalah 60 km. So, perjalanan kereta tu bergerak di jalan raya adalah 60 km. Soalan dia, panjang dalam cm di atas peta. Jadi, untuk kaedah ni, kita akan guna perbandingan antara dua nisbah lah. So, ada dua cara. Cara yang pertama, kita boleh guna kaedah nisbah. Yang kedua, kita boleh guna kaedah skala. Jadi, bagi saya akan gunakan nisbah lah. Contohnya, kita tahu skala nisbah dia adalah, nisbah skala adalah 1 nisbah 4,000,000. Jadi kalau 60 km ni kita akan darabkan dululah. Darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 1000 untuk
untuk tukar kepada meter, darabkan dengan 100 untuk dapat cm. Jadi yang ni kita akan dapat 60 000 001 2 3 4 5 6. So ni 6 juta. Jadi soalan kita nak, kalau panjang sebenarnya adalah 6 juta 0 0 berapakah X? Okay, so kaedah nisbah kita akan darab silang lah. Okay, iaitu 1 nisbah 400,000 sama dengan X nisbah 6 juta. Jadi X, so kita akan darab silang. Ni kita dah belajar masa tingkatan 1. Okay, X sama dengan 1/400,000 darabkan dengan 6 juta. Jadi berapa kita akan dapat? Okey, kita tekan kalkulator. 1/400,000 darab dengan 6 juta 0,000,000. Jadi berapa kita akan dapat? 15. So X ialah 15 cm. Jadi panjang dalam cm jalan raya atas petanya adalah 15 cm. So settle soalan yang kelima. Kita terus kepada soalan yang terakhir. Okey, panjang jalan raya P, Q dan Q di atas suatu peta masing-masing 12 dan 16. Macam saya lagi soalan yang sama. Diberi beza panjang tu, jadi saya ambil lah balik semula dia punya skala nisbah. 1 nisbah 4 400,000. Okey, minah melukis bola peta. Panjang jalan raya P di atas peta baru ialah 15 cm. Okey. So hitung panjang. Jadi kaedah yang sama kita akan guna nisbah lah. Okey. Nisbah apa? Sebelum ni nisbahnya 16 tolak dengan 12. Okey, P tolak Q. Okay, soalan dia nak tanya Q. Okey, nisbah dia adalah, tadi kita tengok balik yang atas ni 16,000 sama dengan 16,000,000. Okey, 1,600,000. Okey, so yang ni kita dapat tadi yang hari tu P tolak Q semula saya tulis semula. Ke P tolak Q. Okey. P tolak dengan Q. So ni prime. Okey, so ni adalah 4 nisbah 160,000. Okey, dah settle. Soalan dia kata yang baru. Bila dia lukis yang baru, P dia adalah 15. So, sorry, Q tolak P. Betul semula. Okey, nisbah tadi semula. Okey, 16 tolak 12. Okey, start semula. Okey, jadi soalan yang ke-6. Okey, kita terus semula. Okey, kita terus kepada soalan yang ke-6. Panjang jalan raya P dan Q di atas sebuah peta masing-masing adalah 12 dan 16 cm. Diberi beza adalah 16 km. Minah melukis semula peta baru P ialah 15 cm dan hitung panjang Q. Okey, jadi kita ingat balik sebelum ni. Q tolak dengan P, Q prime tolak dengan P prime, dapatlah 16 km 16 km. 16 km ni kita tukarlah jadi 1,600,000. Okey, ni sebenarnya adalah, okay, saya betulkan balik. So ni adalah Q tolak P. Q original tolak P original. Lukisan. Okey, ini adalah 16 tolak dengan 12. Dapatlah 160,000,000. Seterusnya dia kata kita tukar, dia tukar P kepada 15. P kepada 15. Okey. Q kita tak tahu. Q tak tahu. Saya wakilkan dengan menggunakan Q prime prime ataupun saya boleh juga guna X lah, X untuk nombor yang kita tak tahu. X sama dengan 16 0,000,000. Jadi dalam ni kita boleh dua kaedah yang mana kita boleh guna skala ataupun nisbah. Jadi saya lebih prefer guna nisbah lah, yang mana kita pernah belajar semasa tingkatan 1. So untuk guna nisbah maksudnya kita akan bahagilah. So ni bahagi dengan ni.
sama dengan ni bagi ni. So kita tulis semula 16 tolak 12 ni kita tahulah 16 tolak 12 dapat 4 lah. So saya tukar ni kepada 4. Okey, 4 per 16 kosong 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 sama dengan X tolak 15 per 16 kosong 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 kosong. Jadi so kita akan darabkan silang. Okey, darab silang. So bila darab silang, saya kalau tak silap saya, kita akan yang ni akan automatically hilang lah. Tinggallah X tolak 15 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 15 tambah 4. 15 tambah 4. X sama dengan 19 cm. So itu saja jawapan dia. Okey. So kita akan gunakan kaedah nisbah yang mana kita telah belajar tingkatan 1. So itu saja untuk bab kali ini. Okey. So saya harap pelajar-pelajar dapat faham untuk apa yang kita pelajari untuk bab 4 ni. So tak banyak sangat. Bab skala ni cuma dia banyak kaitkan dengan apa yang kita dah belajar masa tingkatan 1. Okey. Untuk soalan-soalan yang melibatkan aras tinggi lah. So kalau soalan-soalan aras biasa, awak kena tukar sajalah nisbah skala tu. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.